Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh hos anda. Hari ini saya akan menceritakan tentang sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Tun Fatimah merupakan anak kepada Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir, iaitu Bendahara Melaka yang ke-8. Dalam sejarah Melayu, Tun Fatimah digambarkan sebagai seorang gadis dan wirawati yang sangat cantik. Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir mengahwinkan Tun Fatimah dengan Tun Mat Ali, anak kepada Sri Naradiraja Tun Tahir, iaitu penghulu Bendahari Melaka. Selepas berlakunya peristiwa pembunuhan ahli keluarga Tun Fatimah dan suaminya Tun Mat Ali itu, Tun Fatimah telah diperisterikan oleh Sultan Mahmud. Boleh rujuk video saya yang lepas berkenaan cerita penuh kisah Tun Fatimah. Pada video ini, saya ingin kongsikan bukti makam Tun Fatimah yang sebenar terletak di Kampung Raja Padang Mat Sirat, Langkawi dalam kawasan perkuburan Islam. Menurut maklumat dari sumber batin, Tun Fatimah telah diarahkan oleh Sultan Mahmud untuk menyembunyikan diri jauh dari Melaka secara senyap-senyap kerana bimbang akan keselamatannya apabila terdapat petunjuk besar di mana Melaka akan diserang dan jatuh ke tangan musuh pada 1511. Tun Fatimah diarah menuju ke arah matahari terbenam bersama hamba raja menaiki sebuah kapal dagang supaya elak diketahui orang. Tun Fatimah diiringi bersama seorang panglima bergelar Panglima Harimau Berantai bagi memastikan keselamatannya sehingga ke kawasan yang dituju. Selepas beberapa hari perjalanan, Tun Fatimah sampai di sebuah pulau dan kawasan itu diberikan nama sebagai Hulu Melaka sebagai tanda bahawa Tun Fatimah berada di Pulau Langkawi. Sebab itu ada nama Hulu Melaka di Langkawi sebagai tanda penghijrahan orang Melaka ke Langkawi. Selepas Tun Fatimah selamat sampai di kawasan yang dituju, Panglima Harimau Berantai tersebut beredar balik ke Melaka dan meninggalkan seorang panglima untuk menjaga Tun Fatimah, iaitu Panglima Bujang. Perpindahan Tun Fatimah ke Langkawi diketahui oleh Sultan Kedah yang ke-10 dan telah membenarkan Tun Fatimah berdiam di Pulau Langkawi atas faktor keselamatan. Sultan Kedah tersebut adalah Sultan Mahmud Shah II, Ibni Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin I Muazzam Shah, Sultan Kedah ke-10 yang memerintah dari tahun 1506 sehingga 1547 Masihi. Semasa saya dan Puan Ita di Kota Masuri, kami dikejutkan dengan hayunan satu buai yang berhayun tidak berhenti. Pada waktu itu, angin tidak terlalu kuat dan ada ketika tiada angin bertiup. Tetapi buai ini tetap berhayun tanpa henti. Lalu saya mendekati buai ini untuk mendapatkan jawapan.
Buai ini tak berhenti berhayun. Buai ini tak berhenti berhayun. Sentiasa berhayun. Angin memang kuat sekarang ni, tapi tak macam buai sebelah tu, dia tak kuat berayun. Yang ni berayunnya kuat. Apabila Puan Ita melihat secara batin, rupa-rupanya Tun Fatimah yang duduk di buai ini. Saya dan Puan Ita agak terkejut. Kenapa Tun Fatimah berada di sini? Hah? Tun Fatimah? Tadi rumah ni macam rumah bapak dia. Oh. Bentuk dia macam rumah bapak dia. Dalam tu. Ni. Bukan angin tiup. Kalau angin tiup. Kalau angin tiup macam sebelah. Ha. Sekarang angin tak kuat. Tak ada angin sekarang. Sekarang tak ada angin. Tak goyang. Tapi dia buainya sentiasa berayun. Dia macam benten kan. Tun Fatimah beritahu pada Puan Ita secara batin melalui hati kerana di sini terdapat bangunan yang sangat menyerupai rumah ayahnya, Tun Mutahir, iaitu Bendahara Melaka. Inilah bangunan yang hampir menyamai rumah Tun Mutahir di Melaka satu ketika dulu di zaman Kesultanan Melaka. Cuma bezanya, rumah ini bertingkat, tetapi rumah Tun Mutahir yang sebenar tidak bertingkat. Mewah rumah ni. Besarnya pun lebih kurang sama. Tempat nak naik pun berbumbung macam ni. Wow. Oh, atas baru boleh tengok. Atas tak boleh di atas. Oh, atas boleh naik. Bumbung ni tinggi gitu. Dia tak ada tingkat atas. Oh, dia tak ada tingkat atas lah. Dia bangun bawah. Cuma bumbung tinggi lah. Bumbung tinggi. Oh. Cuma tingkat bawah aja. Yang ni dia buat sampai tingkat atas ni. Dia buat macam bertingkat, tapi situ sebenarnya bumbung. Oh. Itu baik. Selain itu, Tun Fatimah mengatakan dia juga meminati permainan ting-ting ini. Pertemuan ini sangat menarik. Oleh sebab itu, saya tidak sabar untuk terus ke makam Tun Fatimah di Langkawi. Setibanya saya ke kawasan perkuburan Islam di kampung ini, hujan gerimis halus mulai turun sebagai tanda kedatangan kami disambut dengan penuh keberkatan. Alhamdulillah. Oh, kubur apa? Kubur Padang Maksirat. Bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buka benda ni kat dalam sini lah. Sini. Sini. Tu. Pencarian Nissan Tun Fatimah yang menggunakan Nissan Aceh tidak terlalu sukar kerana saya telah beberapa kali melihat foto
dan lokesen yang dikongsikan kepada saya sebelum ini oleh seseorang dari penduduk tempatan Langkawi. Alhamdulillah, apabila tiba di kawasan perkuburan itu, Allah permudahkan pencarian saya. Semua atas izin Allah. Perasaan saya seolah-olah tidak sabar untuk menemui makam Tun Fatimah. Umpama saya ingin bertemu Tun Fatimah seperti dia masih hidup lagi. Subhanallah. Inilah nisan dan makam Tun Fatimah. Nisan Aceh yang digunakan dipercayai jenis N. Terdapat bahagian yang sudah patah dan ada yang pecah. Keadaan nisan ini separuh hitam dan separuh cerah disebabkan oleh pada mula-mula nisan ini ditemui, nisan ini dalam keadaan separuh tertanam selama bertahun-tahun, ratusan tahun. Apabila penjaga makam korek nisannya dari tanah dan kembalikan dalam keadaan kedudukan asal, telah menyerlahkan warna yang berbeza. Walau bagaimanapun, saya dan Puan Ita mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada usaha penjaga makam tersebut mengembalikan nisan ini di kedudukan asalnya. Sesungguhnya, beliau telah mendapat kemuliaan di sisi Allah. Makam Panglima Bujang yang menjadi penjaga kepada Tun Fatimah turut berada dalam kawasan perkuburan yang sama. Tetapi pada waktu itu, saya terlupa untuk ziarah makamnya. Tetapi pada video ini, saya kongsikan gambar nisan makam beliau yang turut menggunakan nisan Aceh jenis K seperti yang dikongsikan kepada saya oleh seseorang penduduk di Langkawi. Semoga eksplorasi saya ke Langkawi dapat membuktikan bahawa Tun Fatimah mengakhiri riwayatnya di Langkawi dan bukan di kawasan lain. Makam Tun Fatimah inilah merupakan antara kesan arkeologi dalam bentuk kubur dan nisan yang masih ada dan boleh dibuktikan secara batin dengan izin Allah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Itu saja video untuk kali ini. Jumpa lagi pada video akan datang yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.